Kejadian ni berlaku semasa aku bersama-sama suami aku pulang ke rumah mertuaku di salah satu kawasan Pangsepuri di kawasan Petaling Jaya. First time kot nak balik bersama anak sulung. Oh, lupa aku nak cakap dengan korang, aku masih lagi dalam pantang 1 bulan. Sebelum ni aku memang dah tahu dah kawasan sekitar rumah mertua aku agak keras. Dan kawasan keras itu betul-betul berada di hadapan rumah mertua aku. Rumah kosong yang ditinggalkan hampir berpuluh tahun. Apa yang menghairankan aku, rumah itu tiada pintu, baik pintu di luar ataupun pintu yang ada di dalam rumah. Sehingga hari ini tidak dapat diketahui sebab apa owner rumah cabut pintu. Adalah orang-orang sekitar ni cakap owner rumah tu cabut pintu supaya mudah benda yang menghuni rumah masuk tanpa halangan. Tapi pada aku tak perlu ambil kisah sebab tak nampak depan mata. Walaupun di rumah kami sendiri sudah ada penghuni. Selagi tak nampak, selagi itulah aku tidak akan percaya. Kami bertolak dari selatan tanah air sekitar jam 8 malam. Terpaksalah balik lewat kerana suami tidak dapat cuti. Dan sampai ke Petaling Jaya sekitar 12 malam. Semasa aku turun dari kereta, aku dah rasa dah tak sedap badan. Seram sejuk badan ni. Tapi aku cuba sejukkan hati aku. Mungkin terkena angin malam. Itu yang badan aku sejuk. Lagi pula aku masih dalam pantang. Walau lengkap berstokin dan berbaju sejuk, masih lagi terasa angin itu. Anak di pangkuan aku nyenyak tidur. Aku dan suami berjalan menuju ke lift dan tekan untuk naik ke tingkat 8. Pintu lift terbuka dan kami masuk. Sepanjang dalam lift, anak aku tidak berhenti merengek. Maklum sajalah budak-budak kan. Sampailah tiba-tiba lift berhenti. Aku pun melangkahlah hendak keluar. Tapi suami aku tarik tangan dan tunjuk yang kami baru sampai di tingkat 7. Aku rasa macam malu sekejap. Rasa macam nak ketawa pun ada ni. Suami aku serius je. Jadi aku anggap dia mungkin kepenatan kot. Lift naik lagi. Sampailah kami di tingkat ke-8 dan kami keluar. Sepanjang perjalanan nak ke rumah mertua, mata aku ni
Asyik saja hendak melihat ke kawasan rumah. Seolah-olah ada yang berbisik suruh aku tengok je dekat kawasan rumah tu. Tapi aku lawan dan buat tak tahu je. Sampai di rumah mertua, tiba-tiba anak aku menangis sekuat-kuatnya. Macam ada yang memukulnya. Sudah. Aku terkejut. Mak mertua pula cuba pujuk, diikuti dengan ayah mertuaku. Tapi langsung tak jalan. Susu cuba juga aku sua, tapi dia tak mahu. Pampers dia aku dah periksa, masih lagi kering. Sudah. Apa pula yang berlaku ni? Suami aku pula cuba untuk memujuk anak kami, didodoi sambil meratip, diikuti dengan ayat suci Al-Quran. Langsung anak aku terdiam. Aku dan suami saling berpandangan. Tiba-tiba Pak mertua aku terus bercakap, baringkan je anak di luar, jangan tidur bilik, panas. Aku pun ikut je lah. Memang niat nak tidur di luar sebab dalam bilik memang panas. Suami letak anak dan tertidur pula. Syukurlah, kata aku dalam hati. Tidak lama setelah itu, mak dan ayah mertua aku, diorang pun dah sampai masa untuk tidur. Suami aku pun terlelap. Tinggallah aku seorang di ruang tamu. Sudah, perut ni mula terasa lapar. Maklumlah, aku rasa korang tahu kot, mana-mana ibu yang sedang menyusukan anak mesti kerap terasa lapar. Aku buka tudung saji dan makan apa yang ada. Siap makan ke dapur. Dapur rumah ni memang dekat depan. Kalau korang boleh tahu, rumah mertua aku ni masuk-masuk daripada pintu depan memang akan nampak dapur dulu. Selesai aku makan, aku seperti biasa aku membasuh pinggan. Aku rasa seperti ada kelibat orang menunggu depan pintu masuk rumah. Meremang bulu roma aku. Tetapi memang jelas dan nyata bayangan tu bayangan seorang lelaki. Aku sangkakan adik ipar aku. Tak berfikir apa, aku terus buka tingkap. Kosong. Tak ada sesiapa. Dahi aku mula berkerut. Aku tertanya-tanya dalam hati aku, siapa pula pagi-pagi buta ni? Aku anggap adik ipar, mungkin turun balik, tertinggal barang dalam kereta kot. Selalu memang macam tu pun. Aku pun berlalu masuk bilik. Aku nampak adik ipar sedang tidur. Terfikir semula, siapa pula tadi tu? Jiran ke? Setahu aku, jiran rumah mak tak ada yang lelaki, semua perempuan, kiri kanan. Malas aku nak berfikir banyak. Buat tak tahu je lah. Capai tuala untuk aku basuh muka sebelum aku tidur. Tengah aku membasuh muka, tiba-tiba aku terdengar suatu suara
Kak. Oh, Kak. Aku jawablah. Ya, saya. Jap akak dalam bilik air. Cepat sikit buka pintu. Adik ni. Aku pun jawab, ya, akak datang. Aku terkejar-kejar buka pintu. Pintu dibuka dan ada seorang lelaki berdiri betul-betul di hadapan pintu grill tak berdaun di rumah kosong itu. Wajahnya pucat. Seingat aku, dia pakai baju warna merah berseluar jin lusuh bertanah. Tangan dan kaki juga bertanah. Sudah. Aku terkaku di tempatku berdiri. Lelaki itu memegang grill sambil memandang tepat ke arah aku dengan mulut ternganga. Jantung aku waktu itu tak payah ceritalah. Memang dah macam laju seperti motor yang berlumba di atas trek. Apa yang menghairankan aku, dia seakan tahu aku takut. Semakin laju jantung aku, semakin besar ngangaan mulutnya. Sampai satu tahap boleh masuk sebiji bola sepak. Aku nekat menghempas daun pintu, diikuti dengan tangisan anak sekuatnya. Maklumlah, sudah aku hempas pintu, confirm anak aku akan bangun. Suami dan segala isi rumah berlari ke dapur mendapatkan aku. Aku menggigil sehingga tidak boleh bercakap. Suami aku tenangkan aku, diikuti yang lain. Anak pula menangis macam nak pecah tekak, sampai dah tak ada suara. Sampailah suami aku sendiri tawarkan air untuk aku minum dan sapu ke muka. Barulah aku boleh bersuara. Namun aku tak bercerita langsung perihal lelaki di depan rumah aku tu. Aku cuma cakap aku dengar suara aneh dan badan aku terasa lain. Mak mertua aku cakap mungkin sebab aku dalam nifas. Tu yang macam-macam benda cuba datang kacau. Aku diam. Selang 2 hari, aku dan suami pulang ke rumah kami di selatan tanah air. Dalam kereta on the way nak pulang tu, barulah aku ceritakan kepada suami aku kisah yang benar. Apa yang membuatkan aku terkejut dan seluruh jiwa aku menggigil. Rupa-rupanya suami juga alami perkara yang aneh berkaitan yang dalam lift. Sebenarnya lift blok rumah dia semua nombor genap. Tak ada nombor ganjil, nombor 7, nombor ganjil dan tingkat D. Tingkat 7 tak ada lift. Siapa yang duduk di tingkat 7 kena naik terus ke tingkat 8. Aku tergamam sebentar. Aku tenung wajah anak. Mukanya polos. Aku berdoa kepada Tuhan, janganlah ada makhluk yang mengganggu kami sekeluarga.